So bila tuan tulis masa zaman penulisan tu, tuan dalam gambaran bila tulis ada pelakon yang melakonkan ke watak-watak tu? Tak, kalau Tombi Rose dia pakai topeng kan. Pakai topeng tu tak macam stuntman dia yang pakai topeng tu. Kalau macam Sunan contoh? Sunan ada. Sebab Sunan ni sensitif sangat. Kalau saya kata pelakon A, ramai pembaca bantah. Kalau saya kata pelakon B pun, ramai juga pembaca bantah. Tapi sebenarnya ada lah. Ada, tapi belum ada lah. Tapi lebih baik cari newcomer lah. Kita uji bakat apa semua. Tapi kalau macam zaman tu ada dalam fikiran tu, tapi kita tak payah cerita lah siapa. Ada, tapi dah pelakon tu sekarang dah jadi legend dah. Tapi kalau sebut semua kenal? Generasi baru tak kenal. Generasi saya kenal. Okay, nanti tuan cerita kat saya off camera boleh tuan? Tuan cerita kat saya off camera boleh tak? Oh boleh. Boleh saya tahu apa. Off record lah. Off record lah, off record. And then mandatory macam mana boleh jadi filem? Mandatory dia jadi drama filem pula, bersiri. drama sorry. Drama bersiri itu langsung saya tak ikut campur. Tapi iyalah langsung tak ikut campur. Tapi memang lari lah dari novel. Saya tanya Raja Isham yang director tu, dia kata minta maaf lah, dia kata skrip drama tu, cerita tu memang diperkosa habis-habisan, dia kata. Jadi memang jauh menyimpang lah. Tapi diorang lagi tahu kan apa yang nak buat kan. Tapi saya tak setuju lah benda tu. So, maksudnya kalau macam proses dia macam mana? Contoh kalau orang tu dia nak buat filem macam tadi tuan sendiri approach. Tapi contoh kalau ada company datang jumpa tuan, kita nak ambil karakter dan jalan cerita ni untuk kita filmkan. So maksudnya proses apa, kena bayar satu fee copyright macam tu lah, lepas tu settle. Ya, kita kena bayar copyright lah macam kita sama. Kita tengok lah ada tawar menawar lah. Okay, dia macam proses mandatory ni lah. Sebab tu tuan tak masuk campur. Sebab ini dia punya case lain dengan lain. Dia direct dengan Karang Craft apa semua. Tapi sekarang Karang Craft pun kalau production lain ambil kan, dia akan tanya. Dia kata tanya Ramli dulu lah. Kalau Ramli bagi green light baru boleh. Okay. Dan kalau macam pengakhiran Tombiro tu bila buat penggantungan macam tu, surat dari Sunan yang last kan? Sunan dia itu kami bincang lah sendiri. Maksudnya dorang cuba kaitkan lah ke Magis. Kan Magis kan dulu nak buat juga kan, tapi dia punya budget tinggi sangat. So tergantung macam itu je lah. InsyaAllah Allah bagi rezeki buat juga tu. Berapa bajet yang masa tu diperlukan? Waktu tu kalau yang Bagaikan Putri dalam 20 juta. 20 juta kalau kita tayang di sini belum tentu dapat balik modal. Kalau yang Magis? Magis around tu je lah. Around 20 juta juga. Je. Dan Tombiro berapa modal? Tombiro sekejap 6 juta. Dapat balik 6 juta? Tak dapat. 8 juta balik. 8 juta tapi tu tak tolak lagi pawagau semua. Tak tolak lagi pawagau. So rugi lah. Untuk kira tak untung. Tak untung lah. Wish. Sebab apa tu rasa susah nak jual? Adakah sebab cerita tersebut ataupun sebab waktu lain? Tu, bila tuan look back sekarang kan, kenapa tuan rasa? Itu rezeki lah. Sebab marketing mati-matian sudah dorang usahakan. Kalau yang filem baru yang bertopeng tu juga kan, saya tengok dia punya marketing bukan hebat tau. Tapi kenapa tak capai sasaran? Filem baru topeng maksudnya? Maksudnya Keluang Men. Betul lah. Betul dia juga. Dia punya marketing. Tapi saya pun tak tanya kenapa tak boom waktu tu. Saya bukan pakar lah untuk mengulas benda-benda gini. Tapi akhirnya balik pada rezeki lah. Dan adakah sebab tu tak proceed untuk buat sambungan Tombiro? Saya nak buat sambung, tapi cara saya sendiri lah. Akan buat nanti balik? InsyaAllah. Saya boleh kata insyaAllah je lah. Sebab saya tengok baru-baru ni, beberapa hari lepas kat Zul Arifin punya IG, dia buat video dia diet dah 20 kilo turun. Tu bukan untuk Tombiro 2 kan? Bukan. Mana lah tahu kan tiba-tiba kan. So saya selalu cerita dengan isteri saya, dengan anak saya kata, kalau insyaAllah kalau ayah ada budget
saya nak sambung lah Tombiro ni. Sebab kalau betul pun boleh jual kat luar negara sebenarnya kan. Boleh. Tapi cerita tu pergi luar negara kan, Tombiro. Boleh. Ini angan-angan saya lah. Tapi tak mustahil Allah bagi. Dia kata siapa pengarah ya? James Wan. Oh, James Wan build story saya $7 juta, apa lagi gini bla 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 bla. Sudah tak tahu berapa juta, tapi dia punya pasaran nationwide gitu. Tapi tengoklah kalau rezeki lah. InsyaAllah rezeki. Itulah. Dan cerita tu kena dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris lah. Ataupun kita buat macam Mel Gibson yang apa tu? Yang cerita macam apa? Transformers. Bukan Transformer. Mel Gibson ni cerita Indian tu. Dia pakai bahasa dia orang. Dia tukar bahasa. Tak, dia pakai bahasa dia orang. Oh. Kita pula pakai bahasa kerajaan dusun. Waktu tu subtitle je lah. Kan sekarang kalau kita tengok Netflix, bahasa Thailand, Filipina apa semua, tengok subtitle je lah. Ada satu Mel Gibson tu yang apa nama itu? Apocalypto kah? Oh, okey, saya tengok cerita tu. Ingat tak? Cerita tu dahsyat tu. Itulah, tapi dia pakai Indian punya bahasa kan. Tapi cerita dia, memang tu novel tu tuan? Tu novel lah? Bukan. Bukan. Tapi macam itulah saya punya impian. Tu gila. Biar dalam bahasa kerajaan dusun, tapi yang kita perbaiki tentang fighting, pasal kerja kamera apa semualah, tapi kena budget besar lah. Ini cuma angan-angan insyaAllah. InsyaAllah tak mustahil lah. Kalau ada juga pengarah tempatan kita pun boleh buat macam tu. Syafiq Yusuf kah, siapakah kan. Okay, alright. Thank you so much tuan. Okay, sebab Alhamdulillah. spend time dengan kita hari ni. Saya sangat berterima kasih kepada tuan. Saya tadi saya ada benda nak cakap masa tuan sebut pasal kita fikir je, dia cakap insyaAllah akan jadi kan. So episod ni saya fikir Rama dah. Saya fikir Rama Dawah Mursyid akan jadi dan kita hari ni di sini. Itulah. Alhamdulillah. So thank you so much tuan. Maybe kalau jadi dengan James Wan tu, kita boleh buat podcast baru untuk kita promote dengan filem lah. InsyaAllah. James Wan tu InsyaAllah. Okay, thank you so much. Ini angan-angan saya lah. Tuan ada apa final words kat kita punya viewers dan mungkin pembaca tegar Rama Dawah Mursyid? Terima kasih atas sokongan pembaca-pembaca sekalian, apa yang anda berikan selama ini. Saya doakan semoga Allah membalas jauh lebih baik daripada apa yang anda berikan pada saya. InsyaAllah. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So, aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So, aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So, kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So, aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke apa last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out kalau korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je.
Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena join selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni? Sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang macam aku cakap dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas ni 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.